Sebenarnya mangsa ini bukanlah hilang, tetapi dia telah tiada, iaitu dia telah pun meninggal dunia. Today is all about Nina Story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Aku rasa dah lama sangat kan aku tak buat video, dah rasa hampir seminggu maybe aku rasa. Dan apa pun aku nak minta maaf sebab hari ni baru aku sempat buat video disebabkan hari tu kita raya haji kan. Jadi aku balik ke kampung daripada selatan turun ke pantai timur turun ke utara, lepas tu naik pula ke selatan. Jadi aku rasa sangat-sangat letih, jadi tak sempat nak buat video, 2 video macam selalu aku buat. Jadi minggu ni hanya ada 1 video dan aku nak minta maaf sangat sebab ini je yang aku sempat buat. Dan pada kali ni juga, video kali ni agak special sebenarnya sebab aku rasa dah lama sangat aku tak menceritakan kes-kes jenayah yang pernah berlaku dekat Malaysia. Lama sangat dah aku rasa. Sebab selalunya korang minta aku cerita pasal kes-kes jenayah yang berlaku kat luar negara kan. Jadi pada kali ni, video pada kali ni aku akan ceritakan kes jenayah ni berlaku di Malaysia dan ceritanya agak menyedihkan sebenarnya. But firstly aku nak inform awal-awal, dalam kes jenayah pada kali ni aku tak akan sebut nama mangsa ataupun nama suspek. Jadi aku akan gunakan nama mangsa dengan nama suspek je lah. So gelaran suspek dengan mangsa tu aku akan gunakan dalam penceritaan kronologi kes ni. So without wasting any time, let's get started. Kisah yang menyayat hati pada kali ini melibatkan seorang kanak-kanak yang berusia 4 tahun di mana dia telah dibunuh oleh ayah tiri dia, tetapi dia dikatakan telah hilang oleh ibu bapanya. Perbuatan ibu bapa mangsa ni terkantoi apabila atuk dan nenek dia datang ke rumahnya untuk melawat mangsa. Tetapi ibu bapa mangsa ni cakap mangsa telah hilang di Bukit Merah Lake Town, sedangkan dia sebenarnya telah dibunuh. Jadi aku akan teruskan kepada kronologi hari kejadian. Kejadian ini telah berlaku pada Januari tahun 2008 dan kejadian ini berlaku di Kampung Pasir, Kemunting, Taiping, Perak. Pada pagi itu, atuk dan nenek mangsa telah datang ke rumahnya untuk melawat cucu mereka. Sebabnya atuk dan nenek ni dah lama tak jumpa dengan mangsa. Jadi pada pagi tu bila atuk dan nenek ni sedang sarapan, jadi dia tanyalah mana cucu dia. Lepas tu mak kepada mangsa ni cakap yang mangsa ni telah hilang di Bukit Merah Lake Town. Jadi atuk ni pun dah risau dan dia nak segera buat laporan polis. Tetapi atuk mangsa telah dilarang oleh ayah tirinya sendiri. Sebenarnya mangsa ini bukanlah hilang, tetapi dia telah tiada, iaitu dia telah pun meninggal dunia. Dan bukan hilang di Bukit Merah macam yang diberitahu oleh ibu mangsa. Sebenarnya ibu mangsa ni sengaja mereka-reka cerita bagi menutup kejadian sebenar. Sebenarnya mangsa ataupun kanak-kanak yang berusia 4 tahun ini telah dibunuh oleh bapa tirinya ataupun suspek. Jadi pada masa hari kejadian tu, ayah mangsa ni telah keluar dari bilik air sambil dukung mangsa. Dan pada masa tu mangsa ni dah tak bernyawa. Semasa suspek ni dukung anak dia, suspek ni beritahu isteri dia yang anak diorang ni dah pun mati. Jadi bila si isteri ni tahu yang anak dia dah mati, dia pun menangis dan dia pun tanyalah dekat suami dia macam mana anak dia boleh mati. Tapi jawapan daripada si suami ialah abang tak tahu, abang tak bunuh dia. Jadi dalam situasi yang cemas macam tu, si isteri ni cuba bagi bantuan pernafasan dari mulut ke mulut dan dia berharap dia dapat menyelamatkan anaknya. Tetapi malangnya bantuan pernafasan tu gagal. Kemudian mangsa telah dibawa ke ruang tamu dan diletakkan di atas sofa. Pada masa tu ibu mangsa ni cuba untuk memakaikan baju kurung kepada anaknya ataupun si mangsa tadi. Dan pada masa tu si ibu ni telah perasan ada satu lubang pada badan anak dia. Tapi dia tak sure sama ada itu lubang apa. Si ibu ni nampak di dalam lubang tu seolah-olah macam ada usus yang terkeluar. Selepas tu diorang ni telah membawa mayat mangsa ke Sungai Siput dan diorang ni kebumikan mangsa di situ. Masa kejadian ni si ibu ni sedang sarat mengandung. Jadi si ayah inilah yang kebumikan anak tadi ataupun si mangsa. Masa si ayah ni sedang kambus lubang anak dia, dia asyik cakap, "Baby, uncle tak sengaja. Uncle tak bunuh. Uncle minta maaf." Jadi kat sini korang boleh tahu sebenarnya bapa dia tu seolah-olah membunuh anak dia. Dan proses pengebumian tu dilakukan oleh ayah dia sendiri, bukannya jemput orang lain, talkinkan apa, tak. Lepas anak dia mati, dia bawa ke Sungai Siput dan dia tanam anak dia dekat situ. Jadi lepas diorang ni tanam anak diorang pergi ke balai polis untuk membuat report. Dan si isteri ni lah yang dipaksa oleh si suami untuk membuat
laporan palsu kepada pihak polis. Dan laporan tu mengatakan kononnya anak diorang ni telah hilang di Bukit Merah. Tetapi statement daripada diorang berdua ni agak mencurigakan dan kemudiannya suspek ni telah ditahan oleh pihak polis. Suspek telah dituduh membunuh mangsa dan kalau suspek ni bersalah, dia akan dikenakan hukuman Seksyen 302 Kanun Keseksaan, iaitu hukuman mandatori gantung sampai mati. Selepas tu suspek telah dibicarakan di Mahkamah Tinggi di Taiping dan mahkamah telah memutuskan bahawa suspek ni bersalah dan dia akan dikenakan hukuman gantung. Semasa perbicaraan sedang berlangsung, suspek ni dikatakan selalu tersenyum semasa menceritakan detik-detik kejadian pembunuhan tersebut. Jadi rasa menyesal ataupun sedih tu memang tak nampaklah dekat muka suspek ni. Seolah-olah macam dia happy sangat dia dapat bunuh kanak-kanak tadi. Masa kejadian dikatakan suspek ni waras sebabnya dia ingat semua yang terjadi dengan jelas. Punca kematian mangsa tak dapat nak dikenal pasti sebabnya jasad mangsa dah pun reput dan hanya tinggal tulang je. Semasa perbicaraan, suspek sikit pun tak mengaku yang dia dah bunuh anak dia. Tetapi dia kata bini dia yang membunuh anak diorang. Dia pun mereka-reka lah cerita dan dia kata masa hari kejadian si mangsa ni sedang mandi dengan ibu dia. Lepas tu isteri dia ataupun ibu mangsa ni lah yang melemaskan mangsa di dalam kolam air. Tetapi statement daripada suspek ni telah ditolak oleh pihak mahkamah sebab mangsa mati semasa didukung oleh suspek. Lagipun kolam air dalam bilik mandi diorang rosak, macam mana pula isteri dia boleh lemaskan anak diorang dalam tu. Jadi apa yang terjadi pada mangsa hanya suspek je yang tahu. Dan sampai ke hari ni masih tidak dapat diketahui macam mana kanak-kanak tu boleh mati ataupun macam mana dia dibunuh. Statement daripada suspek juga telah diragui kerana pada masa hari kejadian tu suspek ni kalut nak tanam mangsa. Kalau memang dia tak bunuh mangsa ataupun mangsa ni mati disebabkan aksiden, kenapa dia kalut nak tanam mangsa tu dekat Sungai Siput? Dan itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan suspek ni sebenarnya ada niat membunuh mangsa. Ibu mangsa tidak didapati bersalah dan dia juga tidak dikira bersubahit di dalam kes pembunuhan ni. Semasa hidup, mangsa dikatakan selalu didera oleh ayah tiri ataupun suspek tadi. Dan sampai sekarang macam mana mangsa dibunuh pun tak dapat diketahui. Kemudian suspek ni cubalah membuat rayuan di mahkamah rayuan atas dakwaan dia bersalah kerana menyebabkan kematian dan bukan atas kesalahan membunuh. Pada Mac tahun 2010, mahkamah telah memutuskan bahawa suspek ni dipenjara 18 tahun sahaja dan dia terlepas daripada terkena hukuman gantung Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dan kesalahan dia hanyalah menyebabkan kematian mangsa dan bukanlah dia yang membunuh mangsa. Dan dia tidak mempunyai niat untuk membunuh mangsa. So guys, apa pendapat korang tentang kes jenayah pada kali ni? Aku rasa macam tak fair ataupun tak adil untuk mangsa. Mungkin dia dibunuh tetapi keadilan tu tak memihak kepada dia, di mana suspek ataupun ayah tiri dia ni terlepas daripada hukuman gantung ataupun daripada kena hukuman mati. Aku nak tahu apa pendapat korang tentang kejadian ni. Please komen di bawah. Thanks for watching my video dan aku harap korang suka dengan video ni. Pada korang yang nak komen, please guna bahasa yang baik-baik lah sebab benda ni tak berlaku kat kita, jadi kita tahu macam mana kejadian tu. Pada korang yang belum lagi follow aku dekat Twitter dan juga IG, korang boleh klik link dekat description box. Dan pada korang yang belum lagi subscribe aku, please subscribe juga di bawah. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.